Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan sesiapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu mendapat hukuman dihapuskan semua amalan mereka di dunia dan di akhirat. Dan mereka itu menjadi ahli neraka dan mereka kekal selama-lamanya dalam neraka. Ayat ini menyatakan bahawa seorang Islam yang murtad, habis pahala dia dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia mati dalam keadaan murtad, kekal selama-lama dalam neraka. Bagaimana sekiranya mereka masuk Islam pula lepas murtad? Khilaf di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan, kalau dia masuk Islam semula, pahala dia dihapuskan, kena buat amal soleh semula. Setengah ulama mengatakan, pahala dia dipulang balik semula. Hak yang belum dia murtad tadi, dipulang balik semula. Itu khilaf ulama. Itu terpulang di sisi Allah Ta'ala, kita tak tahu. Ulama duduk bahas perkara ini. Yang disebut ni perbahasan ulama. Itu dari segi hukum akhirat. Adapun hukuman dunia disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Sesiapa yang menukar agamanya keluar dari Islam, hendaklah dibunuh. Orang murtad mengikut hukum Islam, hukum hudud. Hukum hudud ni, hendaklah dibunuh. Sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ditugaskan untuk menjadi gubernur dan menjadi guru di Yaman, membantu Abu Musa al-Ash'ari. Bila Mu'ad bin Jabal sampai dalam majlis Abu Musa al-Ash'ari, tiba-tiba ada seorang Yahudi yang diikat. Ada seorang yang diikat di hadapan Abu Musa al-Ash'ari. Lalu Mu'ad bertanya, mengapa orang ini diikat? Kata Abu Musa, dia sudah murtad. Dia masuk Islam. Lepas tu dia balik ke agama dia semula. Kata Mu'adz, aku tidak duduk dalam majlis ini. Sehingga kamu melaksanakan hukum yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah dibunuh dia. Baru aku duduk dalam majlis ini. Di sini menunjukkan kerasnya hukuman terhadap orang murtad. Ulama berbincang dari segi peluang untuk bertaubat. Ada ulama mengatakan beri peluang kepada dia 2-3 hari. Ada ulama mengatakan beri peluang kepada dia beberapa bulan. Ada ulama mengatakan beri peluang kepada dia beberapa lama selagi tak puas hati, biar dia bertaubat. Pujuk sampai bila-bila. Sehingga habis rem pujuk, lepas tu bunuh. Ataupun pujuk terus menerus. Ada ulama yang mengatakan demikian. Itu khilaf ulama dari segi tempoh masa nak pujuk. Mengapa hukuman terhadap orang murtad ini begitu keras? Tidakkah ini bercanggah dengan paksaan di dalam agama? Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Bercanggah dengan kebebasan beragama. Banyak orang-orang bukan Islam persoalkan hukum murtad ini. Jawapannya, murtad ini mempunyai hikmah yang tersendiri. Islam tidak memaksa orang bukan Islam masuk Islam. Orang bukan Islam kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Tetapi dia mesti tahu bila masuk Islam tak boleh murtad. Agama Islam ni bukan agama yang boleh buat keruh-kelih, boleh masuk tubik. Tak boleh begitu. Orang bukan Islam yang nak masuk Islam dia kena tahu dulu. Itu satu. Yang kedua, seorang yang masuk Islam, dia berjanji dengan Allah Ta'ala. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia berikhrar di hadapan Allah Ta'ala. Bila dia murtad, bermakna dia khianat terhadap Allah Ta'ala. Khianat terhadap Allah Ta'ala. Sedangkan seluruh negara dunia, kalau rakyat dia khianat kepada negara, apa dia hukum? Bunuh. Rakyat Amerika khianat pada kerajaan Amerika, bunuh.
Rakyat Britain khianat pada negara British, bunuh. Rakyat Cina khianat pada negara Cina, bunuh. Ini khianat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lebih besar pada negara. Ini dia hikmat mengapa dijatuhkan hukuman bunuh terhadap orang yang murtad. Yang ketiga, orang yang murtad ini membahayakan umat Islam. Bila dia masuk ke dalam musuh, dia mendedahkan rahsia-rahsia orang Islam. Dia menjadi pekakah pada musuh Islam. Untuk keselamatan negara, maka dijatuhkan hukuman bunuh. Yang dia jatuhkan hukuman bunuh ini ialah mereka yang mengisytiharkan murtad. Berani dia isytihar dia murtad. Tunjuk gong dia, tunjuk sombong dia. Hak yang senyap-senyap kita tak tahu, itu lain. Ini dia isytihar diri dia murtad. Dia gong. Inilah yang dibawa ke mahkamah. Yang dibicarakan di hadapan hakim. Yang mereka yang dijatuhkan hukuman bunuh kerana murtad ini, yang betul-betul gong, sombong lalu. Nak mencabar Islam dan mencabar umat Islam. Islam maruahnya terlalu tinggi. Umat Islam maruahnya terlalu tinggi. Tak boleh dipermain-mainkan oleh orang yang murtad. Di sinilah sebabnya hukum terhadap murtad itu keras. Sehingga di hari kiamat, Tuhan mengatakan semua amal baik dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Atas dunia dulu dia buat masjid habis berjota-jota. Atas dunia dulu dia bantu orang berjota-jota. Tiba-tiba dia keluar daripada agama Islam. Dia menafikan hukum Allah Ta'ala. Dia mengatakan hukum hudud zalim. Dia mengatakan kalau jalan hukum Islam berbahaya. Semua haji dia, umrah dia, amalan dia dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Murtad ini sudah dijelaskan apa dia takrifnya dalam kuliah yang lalu. Sama ada dengan hati, dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Sama ada dia meninggalkan agama Islam, masuk agama lain, ataupun dia menghina mana-mana hukum Islam. Dia menghina mana-mana sifat nama-nama Allah Ta'ala. Malaikat-malaikat Allah, Rasul dan perkara yang berkait dengan Islam. Itu makna murtad. Bukan murtad ni dia isytihar masuk agama lain saja. Termasuk murtad ni menghina hukum Islam.